Selamat malam dan selamat datang ke On The Record, rancangan temu bual mendalam I24 News English. Ketika Israel menghampiri satu lagi pusingan pilihan raya, kami akan menumpukan beberapa episod akan datang kepada isu-isu domestik yang sering terlepas pandang dalam kitaran berita yang sentiasa berubah dan tidak mendapat liputan utama. Rancangan malam ini akan memfokuskan kepada komuniti Druze Israel yang membentuk sedikit lebih daripada 1,5% daripada populasi Israel, tetapi berkhidmat dalam jumlah yang sangat tinggi di IDF. Kadar penyertaan dalam kalangan Druze Israel melebihi 80% berbanding kurang daripada 75% dalam kalangan populasi umum, dan kebanyakan daripada mereka menyertai unit tempur. Pengorbanan bersama antara askar Yahudi dan Druze yang berjuang bersama-sama, terutamanya dalam peperangan sejak 7 Oktober, telah digambarkan sebagai satu perjanjian darah, Brit Damim. Walaupun terdapat pakatan bersejarah dan berakar umbi ini, ramai Druze di Israel percaya bahawa mereka hanya dilihat oleh negara sebagai rakan dalam pengorbanan tanpa menikmati hak yang sama rata. Daripada perjanjian darah, mereka ingin melihat satu perjanjian kehidupan. Di sini untuk membincangkan cabaran dan peluang semasa yang dihadapi oleh komuniti Druze Israel hari ini, saya ditemani oleh Amir Khnifes. Nifas ialah penerusi pusat Druze Israel dan gerakan Druze untuk demokrasi dan kesaksamaan. Beliau adalah pensyarah dalam bidang politik dan hubungan antarabangsa di institusi akademik di Israel dan luar negara dan sedang bertanding dalam pemilihan utama Parti Demokratik berhaluan tengah kiri yang akan datang. Amir, terima kasih banyak kerana sudi bersama saya malam ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Jadi saya ingin mulakan dengan membacakan sesuatu yang anda tulis kurang dari 2 tahun lalu dan saya akan memetiknya di sini. Bagi ramai golongan muda Druze, 7 Oktober melambangkan kehilangan kepercayaan yang mendalam terhadap kerajaan Israel. Di satu pihak, komuniti Druze menerima rakyat Israel dan rakyat Israel juga menerima mereka. Tragedi yang dikongsi oleh warga Yahudi dan Druze menyatukan kita sebagai satu keluarga yang sedang berduka. Sebaliknya, kerajaan Israel terus mengikat komuniti Druze dengan undang-undang seperti Undang-Undang Negara Bangsa dan Undang-Undang Kamanitz. Undang-undang ini menyebabkan komuniti Druze terpinggir dan menolak mereka lebih jauh dari masyarakat Israel. Sekarang, ini adalah kata-kata Anda. Sekarang, kita akan membincangkan undang-undang tersebut secara khusus sebentar lagi. Tetapi pertama sekali, adakah ini masih selepas 2 tahun pengalaman komuniti Druze di Israel hari ini? Malangnya, itulah kebenaran tentang situasi komuniti Druze di Israel pada tahun 2026. Sangat menyedihkan bahawa seperti yang anda katakan pada permulaan tadi, kami masih merasakan bahawa kami masih berada pada tahap ikatan darah, perjanjian, dan sebenarnya kami tidak pernah beralih kepada perjanjian kehidupan seperti yang sentiasa kami inginkan. Dan ia sangat memudaratkan dan saya boleh katakan ia menyukarkan keadaan. Apabila anda mempunyai perasaan bahawa negara hanya mengingati anda apabila anda berkorban, hanya apabila anda berada di barisan hadapan dan hanya apabila anda mempunyai askar yang terkorban di barisan hadapan. Dan ia menjadikan keadaan sangat rumit kepada generasi muda yang terus bertanya juga soalan tentang masa depan mereka di negara Israel. Jadi kami ada perasaan di mana di satu pihak kami berintegrasi sepenuhnya dalam beberapa bidang tertentu. Dalam masyarakat Israel, dalam pasukan keselamatan, kami melihat diri kami sebagai sebahagian penting daripada masyarakat Israel dan negara Israel. Di mana di pihak yang lain kami mengalami diskriminasi berterusan dari pihak negara. Seperti yang anda sebutkan, beberapa undang-undang diskriminasi yang dibawa oleh kerajaan semasa dan kerajaan sayap kanan sebelum ini kepada komuniti Druze. Jadi, di manakah orang Druze biasa merasai diskriminasi ini dalam kehidupan seharian mereka? Maksud saya, mari kita tidak bercakap tentang nilai-nilai, rasa memiliki terhadap negara atau apa sahaja. Saya mahu bawa perkara ini kepada realiti harian seorang Druze.
Di manakah diskriminasi ini ditemui oleh seorang Drus? Saya akan katakan ada dua peringkat. Anda ada satu peringkat dengan undang-undang deklaratif seperti undang-undang negara bangsa, di mana jelas membawa anda ke kedudukan di mana anda rasa seperti orang luar dan warga negara kelas kedua kerana ia langsung tidak menyentuh tentang kesaksamaan. Ia langsung tidak menyebut tentang perkongsian masa depan dan negeri. Idea. Sebaliknya, anda mempunyai undang-undang Kamenets yang juga mempunyai tangan dan jari di lapangan, yang mana sangat menghalang pembangunan kampung dan bandar kita. Jadi, sebagai contoh, undang-undang Kamenets ialah undang-undang yang menghalang generasi muda kita daripada membina rumah mereka. Ia menghalang majlis tempatan kita daripada membawa kawasan perindustrian. Ia menghalang, anda tahu, ahli perniagaan kita daripada menjalankan projek baru. Dan anda tahu, syarikat permulaan. Jadi kami merasai diskriminasi ini setiap hari. Setiap hari. Dan belum lagi bercakap tentang semua denda yang terpaksa dibayar oleh golongan muda kita kerana perumahan haram di bandar-bandar Drus. Jadi jelas sekali, seperti yang saya katakan, kita ada dua tahap undang-undang. Tetapi jika kita gabungkan semuanya, saya boleh katakan ia semua menggambarkan satu bentuk diskriminasi yang sangat ketara. Gambaran tentang situasi komuniti Drus di Israel. Jadi, mari kita benar-benar huraikan undang-undang ini. Mari kita mulakan dengan Undang-Undang Asas Negara Bangsa. Knesset meluluskannya pada tahun 2018. Pada asasnya, ia memaktubkan identiti Israel sebagai negara bangsa bagi orang Yahudi dengan penentuan nasib sendiri secara nasional. Satu hak yang dikekalkan untuk penduduk Yahudi di Israel. Ia juga menetapkan bahasa Ibrani sebagai bahasa rasmi, sementara menurunkan taraf bahasa Arab kepada status khas. Sehingga kini, bahasa Ibrani, Arab dan Inggris berada pada tahap yang sama, tetapi ia tidak terhenti di situ sahaja. Ia juga mengutamakan pembangunan penempatan Yahudi. Dan disinilah saya rasa Undang-Undang Kamenets memainkan peranan. Dan Undang-Undang Kamenets pada asasnya ialah undang-undang yang membantu pihak berkuasa untuk mengambil tindakan tegas terhadap pembinaan haram. Jadi, jika Anda mengutamakan permit pembinaan hanya kepada komuniti Yahudi, mereka yang bukan Yahudi selalunya mendapati diri mereka terhad dalam mendapatkan permit pembinaan. Mereka membina secara haram. Dan kemudian Anda mempunyai Undang-Undang Kamenets ini yang memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengambil langkah yang lebih proaktif untuk merobohkan rumah-rumah tersebut, mengeluarkan perintah pemusiran dan sebagainya. Jadi gabungan undang-undang ini Anda katakan menjadikan orang Yahudi di Israel sebagai warga negara kelas kedua. Itu sahaja? Katakan bersama saya, cara terbaik untuk menggambarkannya, perubahan yang kita hadapi setakat ini. Dan perbezaan antara pengisytiharan kemerdekaan dan undang-undang negara bangsa. Jika kita ambil kedua-duanya, saya akan katakan manifesto. Jadi kita ada dalam pengisytiharan kemerdekaan, ia menyatakan dengan jelas bahawa Israel adalah sebuah negara Yahudi yang memberikan hak sama rata kepada warganya tanpa mengira seks, gender, bangsa dan warna kulit mereka. Manakala undang-undang negara bangsa itu hanya membicarakan tentang identiti Yahudi negara itu. Apa yang kami minta sejak beberapa tahun lepas, pada dasarnya adalah untuk ada satu perkataan dalam undang-undang negara bangsa itu, iaitu kesamarataan. Kerana bagi Amir, sebagai cucu kepada ahli pertama Knesset, dan salah seorang pemimpin Drus yang mendorong integrasi belia Drus dalam pasukan keselamatan dan IDF pada tahun 50-an. Amir yang berkhidmat dalam unit Barash Foods. Amir yang melihat dirinya sebagai rakyat Israel sepenuhnya dan sebahagian daripada masyarakat serta negara Israel ini. Saya bertanya kepada diri sendiri, bagaimana undang-undang negara bangsa sebenarnya menggambarkan
Okey, perasaan saya terhadap negara Israel. Bagaimana saya boleh melihat diri saya sebagai rakyat Israel, bukan Yahudi di negara Israel? Tetapi perkara tentang undang-undang negara bangsa ialah ia membincangkan tentang penentuan nasib sendiri secara nasional. Sekarang, Druze, tanah asal Druze, bukan sahaja di Israel. Ia juga berada di Lubnan dan di Syria. Dan secara tradisional, Druze di negara-negara tersebut dikenali sebagai sangat setia kepada negara mereka. Jadi jika anda tidak mempunyai, saya setuju dengan anda. Jika anda tidak mempunyai penentuan nasib sendiri secara nasional, itulah masalahnya. Kita tidak mempunyai sebarang masalah dengannya. Fakta bahawa undang-undang negara bangsa membincangkan hak penentuan nasib sendiri untuk orang Yahudi dan fakta bahawa Israel adalah sebuah negara Yahudi. Tiada keraguan tentang itu. Kami tidak mempertikaikan perkara ini. Apa yang kami cari, yang kami mahu lihat, bagaimana seorang pemuda Druze yang melihat dirinya sebagai sebahagian daripada masyarakat Israel, sebahagian penting daripada negara Israel, melihat dan menilai dirinya melalui undang-undang seperti ini. Kamu faham? Jadi sebab itulah kami mencadangkan bahawa jika undang-undang negara bangsa ini datang di penghujung kemajuan seperti itu, di mana kita sudah ada undang-undang yang membincangkan tentang kesamarataan, undang-undang yang membincangkan tentang hak sama rata untuk golongan minoriti, dan kemudian kita ada undang-undang negara bangsa, maka kita tidak ada masalah dengan undang-undang negara bangsa itu sebagai satu undang-undang. Masalahnya ialah kita telah bergerak dari satu situasi, kita ada satu undang-undang yang menawarkan sejenis kesamarataan, iaitu pengisytiharan kemerdekaan. Dan kemudian 74 tahun selepas itu, anda ada undang-undang negara bangsa yang hanya membincangkan aspek Yahudi dalam negara Israel. Jadi anda mau melihat perkataan kesamarataan? Tepat sekali. Sebab anda lihat memang tiada. Tetapi anda lihat, ada satu perkara penting yang kita juga perlu fokuskan. Hakikatnya, bagi komuniti Druze, mereka melihat undang-undang negara bangsa dari sudut kewarganegaraan. Berbeza dengan minoriti lain di Israel, di mana mereka melihatnya sebagai sebahagian daripada konflik Israel-Palestin. Dan itu adalah perkara yang sangat berbeza. Anda lihat, ini sangat penting. Jika anda ingat, terdapat 2 demonstrasi di Tel Aviv pada masa itu, pada tahun 2018. Jadi ada demonstrasi Druze di mana pada dasarnya mereka menuntut perkataan kesaksamaan dalam undang-undang negara bangsa. Di mana demonstrasi satu lagi yang berlaku seminggu selepas itu lebih banyak membincangkan tentang bagaimana undang-undang negara bangsa mempengaruhi konflik Israel-Palestin. Itu adalah perbezaan yang sangat penting. Betul. Sekarang seperti yang saya sebutkan, kawasan teras Druze bukan sahaja di Israel. Sebenarnya, majoriti Druze tinggal di Syria, kira-kira 700 ribu orang. Sekarang, kita berada lebih sedikit daripada setahun selepas pembunuhan beramai-ramai Druze di Sweda, di pergunungan Druze, di mana hampir 2,000 orang Druze telah dibunuh oleh suku Badui dan juga beberapa pasukan kerajaan yang disokong oleh kerajaan. Digalakkan oleh kerajaan baru di Damsyik. Jadi kita baru setahun lebih sejak peristiwa-peristiwa itu. Apakah maksud saya, boleh anda kongsikan tentang situasi semasa Druze di Syria hari ini dan hubungan mereka dengan Damsyik setahun kemudian? Ya, memang jelas. Hampir tiada hubungan antara kerajaan baru di Damsyik dan wilayah Sweda yang majoritinya Druze. Dan kita perlu faham perkara itu. Komuniti Druze di Sweda yang dipimpin oleh Sheikh Salman Al-Hajari, pemimpin politik mereka, mempunyai ketidakpercayaan yang sangat mendalam terhadap kerajaan baru di Damsyik. Malah, mereka menganggapnya sebagai militan ISIS dan kumpulan pelampau Islamis fundamentalis yang telah mengambil alih Damsyik. Oleh itu, mereka tidak bersedia untuk mengadakan sebarang rundingan dengan kerajaan baru di Damsyik.
Sebaliknya, anda faham dengan baik perkara itu. Kerajaan baru di Damsyik melihat komuniti Druze di Sweden dan kepimpinannya sebagai kumpulan yang jelas berpihak kepada negara Israel. Dan itu menjadikan keseluruhan situasi sangat rumit. Sehingga ke tahap di mana, jika anda berpeluang membaca laporan terkini, laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang terbaru, yang ditulis oleh utusan ke wilayah Sweden. Dan beliau menulis dengan jelas, hampir tiada sebarang kemajuan dalam hubungan antara wilayah Sweden dan kerajaan baru di Damsyik. Dan terdapat ketidakpercayaan yang jelas antara kedua-dua pihak sehingga beliau tidak dapat melihat sebarang kemajuan dalam masa terdekat antara kedua-dua pihak. Sekarang, Israel memang terlibat bukan sahaja secara retorik tetapi juga secara ketenteraan untuk melindungi komuniti Druze di selatan Syria. Sehingga di Damsyik sendiri, mereka mengatakan bahawa campur tangan Israel dalam urusan dalaman mereka menghalang pencapaian persetujuan, satu perjanjian pengurangan konflik antara Israel dan Syria. Tetapi Perdana Menteri Netanyahu terus-menerus berkata, termasuk hari ini, bahwa Israel tidak akan pernah meninggalkan saudara Druze mereka di Syria. Betul. Adakah anda fikir ini juga sesuatu yang digunakan oleh Netanyahu menjelang pilihan raya akan datang untuk cuba menarik undi Druze bagi menyokongnya? Saya ada persoalan yang sangat besar tentang, anda tahu, sikap kerajaan semasa terhadap wilayah Sweden dan komuniti Druze di Syria. Kerana jika kita kembali sekejap ke Julai 2025, kita faham perkara itu. Campur tangan Israel atau campur tangan IDF hanya berlaku 48 jam selepas pasukan kerajaan baharu menyerang wilayah Sweden yang menyebabkan 1,700 warga Druze terbunuh pada masa itu. Dan satu lagi perkara ialah kita semua terus bertanya, sudah lebih setahun sejak itu. Jadi apa yang telah dilakukan oleh negara Israel untuk menyokong komuniti Druze di Syria? Jadi selepas semua janji daripada pihak Perdana Menteri dan kerajaan semasa, kami masih belum melihat sebarang perkembangan sebenar dalam situasi Druze di Syria. Dan itu sangat menyedihkan kerana dalam banyak cara ia mendorong mereka yang tidak bersetuju dengan campur tangan ini, campur tangan dari pihak Israel untuk kembali ke tangan kerajaan pelampau baharu di Damsyik. Sebaliknya, ia mengurangkan kepercayaan antara kepimpinan di wilayah Sweden dengan Israel. Jadi jangkaan saya ialah campur tangan Israel dalam urusan Druze di Syria sepatutnya jauh lebih banyak daripada apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Israel setakat ini. Tetapi ada satu lagi perkara yang kita perlu jujur mengenainya. Itulah hakikat yang perlu kita fahami. Adalah kepentingan Israel pertama sekali bahawa komuniti Druze di selatan Syria hidup dalam keadaan aman dan selamat. Kerana mereka sebenarnya berada di sempadan utara kita dan mereka adalah barisan hadapan Israel. Menghadapi kerajaan ISIS yang baru, ekstremis dan fundamentalis yang kini berada di Damsyik, disokong oleh kerajaan Turki dan Erdogan. Jadi ini adalah cabaran yang akan memberi kesan kepada Israel pada masa akan datang. Sekarang, dalam konteks melihat kehadapan ini, saya ingin beralih sedikit kepada pilihan raya yang akan datang. Anda akan bertanding dalam pilihan raya utama bulan depan untuk Parti Demokrat di bawah kepimpinan Yair Golan. Siapa Yair Golan? Pertama sekali, kenapa Parti Demokrat? Dan kedua, apa yang ditawarkan oleh Yair Golan mengenai isu hubungan Israel ini? Atau mengimbangi hubungan antara saudara-saudara Druze di Syria, tetapi juga cuba untuk mewujudkan hubungan yang positif dan membina dengan kerajaan di Syria ini.
Baiklah, saya akan jawab kedua-dua bahagian soalan anda. Bahagian pertama, saya harus katakan bahawa Parti Demokrat mewakili nilai-nilai saya dan visi saya untuk masa depan negara Israel dalam banyak cara. Tetapi yang paling utama adalah kerana ia menunjukkan cara yang saya ingin lihat Israel sebagai sebuah negara demokratik dan liberal. Dan ia adalah negara yang memberikan hak sama rata kepada semua warga negaranya dalam semangat pengisytiharan kemerdekaan. Jadi, ia sangat penting bagi saya. Dan itulah saya boleh katakan mungkin sebab utama saya kini bertanding untuk satu kerusi mewakili Parti Demokratik. Sekarang untuk bahagian kedua soalan anda, saya percaya bahawa Yair Golan sebagai bekas Ketua Komando Utara dalam IDF sangat memahami sensitiviti kawasan itu. Sangat memahami betapa pentingnya komuniti Druze di bahagian selatan Syria hidup dengan selamat dan aman. Dan bagaimana mereka boleh menjadi barisan hadapan kita dan pelindung kita terhadap kerajaan ekstremis di Damsyik. Sekarang anda memilih untuk bertanding dalam parti tengah kiri, bukan parti khusus Druze. Pilihan raya kali ini, buat pertama kali dalam 50 tahun, akan menyaksikan parti Druze bertanding Brit Achim. Ya. Dan kritikan mereka ialah calon-calon Druze yang berada dalam parti-parti besar tidak mampu membawa perubahan sebenar dan memajukan isu-isu Druze. Jadi, apa yang membuatkan anda rasa bahawa Demokrat adalah parti yang tepat berbanding bertanding dalam parti Druze? Baiklah, pertama sekali, Saya tak boleh setuju dengan kenyataan seperti itu. Kerana jika anda lihat pada komuniti Druze dan anda buat perbandingan antara keadaan mereka pada tahun 1948 dan 2026, saya rasa kita boleh faham perbezaan dalam begitu banyak aspek kehidupan dalam komuniti Druze. Sama ada dalam bidang pendidikan, penjagaan kesihatan, pengangkutan, pembangunan bandar mereka dan begitu banyak bidang di mana anda boleh lihat perubahan yang berlaku dalam bandar Druze sepanjang tahun-tahun ini. Jadi saya tidak akan bersetuju dengan kenyataan yang mengatakan tiada apa-apa yang telah berubah dalam komuniti Druze dan keadaannya masih sama. Tetapi saya setuju bahawa kita juga harus melihat pada gelas yang separuh kosong, di mana kita tidak boleh menafikan hakikat bahawa komuniti Druze masih mengalami beberapa kawasan diskriminasi di mana mereka memerlukan lebih banyak pelaburan, lebih banyak pembangunan, lebih banyak galakan daripada kerajaan pusat. Dan dalam hal itu, saya memang setuju dengan kenyataan seperti itu. Di mana kita katakan bahawa kita perlukan lebih lagi. Kita layak mendapat lebih lagi. Kita telah memberikan segala yang kita ada untuk negara Israel dan keselamatannya. Dan kita layak menerima setiap sokongan daripada kerajaan pusat di Baitul Maqdis. Dan keadaan harus berubah. Undang-undang negara bangsa itu harus diubah. Undang-undang Knesset semestinya harus dipadamkan, anda tahu. Dan kita ada banyak perkara yang perlu diperbaiki. Dan itulah sebabnya saya juga bertanding untuk kerusi bersama Parti Demokratik. Kerana saya percaya inilah parti di mana kita boleh menjadikan Israel tempat yang lebih baik untuk semua warganya, termasuk komuniti Druze. Dan itulah perkara yang penting. Dan apabila anda mempunyai kerajaan seperti itu, yang melihat warganya sebagai setara, maka sudah tentu situasi dalam komuniti Druze, termasuk semua warga lain, akan berubah secara automatik. pendapat yang sangat jelas. Saya ucapkan terima kasih atas itu. Sekarang, saya ingin beralih ke bahagian terakhir rancangan ini. Ini adalah segmen soalan pantas. Saya akan tunjukkan 3 gambar kepada anda. Secara ringkas, beritahu saya perkara pertama yang terlintas di fikiran anda.
Ini gambar yang pertama. Ini ialah Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden Syria Ahmad al-Shara di Rumah Putih. Saya tidak akan berjabat tangan dengan dia. Dengan yang mana satu? Dengan yang di sebelah kanan. Kalau lepas mandi. Baiklah. Mari kita teruskan ke gambar seterusnya. Ini adalah para pelayat yang berkumpul di sekeliling keranda Letnan Kolonel Druz Israel Salman Habka Sab'ah Habka di kampung Yanuk Yanukjat di utara Israel pada 3 November 2023. Saya bertanding untuk satu kerusi bagi mengubah perjanjian darah antara kaum Druz dan bangsa Yahudi serta negara Israel daripada perjanjian darah kepada perjanjian kehidupan. Baiklah, dan gambar terakhir, ini ialah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pemimpin yang sangat berbahaya. Saya tidak akan pernah mempercayainya. Dan salah satu sebab kita perlu melindungi dan menegakkan komuniti Druz di selatan Syria adalah kerana lelaki ini. Satu pendirian yang sangat jelas. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Amir Knifes kerana bersama saya dan berkongsi pendirian penting komuniti Druz Israel. Dan saya ucapkan semoga berjaya dalam pemilihan utama bulan depan. Terima kasih. Kita akan berhenti setakat ini. Buat masa ini, terima kasih kerana bersama kami. Jangan lupa saksikan minggu depan di On The Record. Anda boleh cari episod hari ini dan semua rancangan sebelum ini di YouTube dan Spotify. Terima kasih kerana menonton.